Okey, pengguna bekalkan Ultra Vivo ID dengan password 288118953744. So buat connection, connecting to partner. So kalau line okey, dia akan cepat lah. Okey, so sekarang dah buat connecting ke partner. Mula-mula kena nampak task manager dulu, taskbar ni. Kalau tak nampak nanti tak tahu software apa yang sedang run. Sebab kita kena pastikan software My Time tu ditutup terlebih dahulu lah. Automatically hide ni saya akan remove. Okey, mula-mula semak dulu sama ada pengguna dah download ataupun belum lah My Time version baru. Okey, check dalam download. My Time baru tak ada, so kita akan download My Time baru lah. Ambil daripada link Google Drive. Okey, ni link yang saya telah sediakan. Daripada dalam Facebook pun ada, so boleh pergi ke website Masjid Info Center kalau nak dapatkan link yang terkini lah. Okay. Ini daripada Google Drive. Dia tak perlu sign in kita tunggu zip keluar. Gambar keluar ni kita akan klik button download lah. Okay, tunggu. Okay, dia keluar. Dia ada 3 file. Bukan nak download satu-satu. Apa yang kita perlukan adalah download complete zip ni adalah My Time V11.011 zip. Download, tekan button download. So, download ke 3 file. Klik download anyway. So, kita tunggu download ni selesai lah. So, dalam 3 ataupun 4 minit ni. Bagaimana dijangkakan oleh browser. So, tunggu sehingga download selesai. So, kalau nak buat proses kemaskini lebih lancar dan lebih laju, kalau boleh pengguna download terlebih dahulu My Time V11 ni daripada Google Drive ni. Maksudnya kalau dah download, so kita dah boleh jimat dalam 5 hingga 10 minit macam tu lah. Kalau talian tu perlahan tu memang dalam 5 hingga 10 minit. So, kita boleh jimat masa menunggu download. So, download terlebih dahulu dan letak di dalam folder download lah. So, bila saya masuk, saya boleh terus extract file lah. Kalau tuan boleh extract file terlebih dahulu pun boleh. Just pilih zip file tu, right mouse, extract all. Kita akan run daripada extract file lah. Kita bukan run daripada zip file. Tunggu sehingga selesai. Ada lagi dalam masa 1 minit lah.
Okey, download selesai. Klik sini, kita pergi ke show in folder. Kita nak tengok zip file yang telah di-download lah. So, ni yang dah download tadi, right mouse, extract all. Pastikan extract all lah. Okey, extract. So, dia akan buka lah selepas siap extract. So, yang folder ni kita boleh close. Sebab ada setengah pengguna tu dia run daripada dalam zip. Zip tu memang kita boleh double click dan boleh nampak ada punya file dalam tu. So, itu kita tak nak. Kita nak run daripada yang dah di-extract. Ada satu folder tu, dia kalau kita pakai standard zip ni, dia akan dalam folder masalah_v11.011 folder lah. So, dalam tu ada 2 folder plus 1 file. Batch file. So, kita kena tunggu extract ni habis. Kemudian kita akan run batch file tersebut lah. Tunggu extract. Extract ni pun proses yang lama juga. So, kalau pengguna boleh download tadi, kemudian extract zip file ni pun okey. Kalau nak buat, kalau perlukan bantuan saya untuk buat software installation tu lah. Kalau nak buat sendiri pun boleh. Dan follow je. Selepas ni saya akan tunjukkan macam mana bila selepas extract, apa yang perlu dilakukan. Okay, extract selesai. Ni kita akan dapat 3 folder lah. masalah time DB engine dengan batch file. Ada 3 file dalam extracted file ni. Dalam extracted folder. Okay, tekan enter. Kita akan run batch file. Tekan enter boleh, double click pun boleh. Ini klik more info. Run anyway. So, nanti dia akan keluar hitam macam ni lah. Batch file lah. So, kita klik C dulu. Ni untuk saya just nak semak je folder yang ada sekarang. So, macam ni yang folder yang kita ada lah. Okay. Kemudian, masuk ke command prompt. Tekan enter. Okay. So, dia akan create file name Tuesday macam ni. Tekan enter. So, ni ada masalah SSD9 ni. Untuk masalah time old. Saya nak semak dulu dalam task manager sama ada software tengah run ataupun tak lah. Ini cuma semakkan penggunaan file. Okay, spam je. So, sini masalah time old ni dia macam ada yang guna dia. So, cuba nak rename dulu. Tengok V1. Okay. Ini sebab case yang ada SSD9 ni. Sepatutnya dia tak ada SSD9 macam ni. Kalau file tu tidak digunakan lah. Okay, press enter. Ni nak tengok balik tadi. Press any key, tekan. Dia akan delete masalah time. Okay. Tekan enter. So, dia akan create masalah time yang baru lah. Okay, dia dah copy. So, dia akan run DB engine. So, run DB engine ni jangan skip.
Kita tekan yes. Sudah akan buat DB Engine installation. Next. Accept. Install. Some. Okay, siap. Tekan enter. So dia akan run my solat time yang terbaru lah. Sambil tu saya nak semak dekat sini my solat time old ni. Ni run. Dia pop up untuk run ni. So semak config file. Ini sebab case tadi ada masalah tu. Dia keluar SSD9 tu. Masjid Ghafur pasti okey ni disk yang okey punya lah. So saya akan rename semula jadi my solat time old. My solat time old ni ialah folder my solat time sebelum ni yang akan digunakan sebagai reference oleh software yang baru lah. So ini dia dah run dah ni my solat time. So dia akan keluar versi demo. So macam mana nak hilangkan versi demo ni? Klik logo Kaabah. Pergi dekat tetapan. Okay. Pilih asas. Dekat sini boleh nampak dia akan ambil maklumat tu daripada C my solat time old. So pastikan my solat time old ni memang folder yang sebelum ni lah. Sebelum ni dia nama dia my solat time. Kita rename sistem bash tu dia akan automatic rename menjadikan my solat time old lah. Okay, kita akan transfer nama masjid Melaka, license key dengan dia punya iqamah timer dia. Kita tekan kemas kini. Tekan yes. Dah siap. Kita transfer database pula. Bagi sistem yang lama, saya tak akan transfer table alert ni. Table alert ni adalah table message lah. Kita akan guna message yang terkini lah mengenai SOP. Tekan kemas kini. Sistem lama kita pakai message crawler, dia akan bergerak tu. Tapi untuk multiple line punya message macam SOP kan ada banyak SOP kan. Macam kena ambil wuduk daripada rumah, bawa sejadah apa semua tu. 2-3 line tu dia tak sesuai dalam bentuk crawler, nanti user susah nak baca. So yang baru punya message kita buat multiple line. So dalam satu page tu kita boleh letak 4 baris atau 4 item SOP tu lah. So ini yang terkini, implementasi message yang terkini lah. Kita dah tak guna lah message yang bergerak tu. Jemaah sukar nak baca untuk message yang panjang. Sekarang ni dia akan transfer database daripada yang lama. Ini adalah pengumuman-pengumuman yang lama ni. Yang beratus ni, 500 lebih pengumuman lama daripada masjid ni. Tunggu sehingga keluar mesej pada bahagian bawah ni database transfer complete lah. Ni line terputus ni. Kita kena tunggulah sampai start line. Kalau line tak stabil dia macam ni lah. Sekejap ada, sekejap tak ada kalau saya buat remote. Terpaksa buat connection semula.
Okay, ada message database completed. Untuk file pula, kita buat transfer file, tekan kemas kini. So, dia akan transfer default punya file lah. Okay, dia akan transfer slide, logo jika ada lah. Slide full screen semua. Okay, transfer completed. Naik balik atas, kita semak semula je lah. Semak set asas yang pastikan zone solat ni betul lah. Kalau anda di Melaka, dia akan jadi MLK 01 lah. Semak waktu solat, ni timer. Sama ada timer ni yang kita nak gunakan lah. Macam ni dia orang guna 15 dan 10. Itu antara muka. Antara muka ni adalah default setting yang kita letak lah. Yang disarankan digunakan oleh pengguna lah. Okay, ni semua nampak semua okey. Kita tutup. Okay, nanti versi demo ni dah hilang. Okay, step pertama, klik dekat apa ni? Setting ni. Quick setting pada bahagian bawah. Kita set table bahagian atas ni lah. Table bahagian atas ni nampak terlampau sempit. Kita dah besarkan sikit. Saya tinggikan sikit. Jadikan 100. Okay, simpan. Tutup. Setiap kali perubahan tekan simpan. Okay, ni saya tutup. Ni saya buat full screen dulu lah. Full screen mode. Sekarang ni dah ada daripada quick setting ni kita boleh tukar perubahan setting tu dengan mudah lah. Okay, kita semak dulu one by one lah. Macam slide khas. Slide ni tak ada. Okay, pengumuman ada tak ada. Okay, ni surau ni ada buat pengumuman. So, dia akan keluar pengumuman macam ni lah. Kita ada takwim. Keluar, tabung. Okay, waktu dunia. Okay, audio, video, tugasan. Jam analog. Tengok skrin. Hadis. Message. Okay, masjid ni dia ada maklumat tabung. Cuma kalau ingin maklumat tabung ni dipaparkan di dalam tab antaramuka ni, pindahkan maklumat tabung ni ke kanan. Default kita tak paparkan maklumat tabung sebab tak banyak masjid yang ataupun surau masukkan data tabung ni lah. Kalau ada maklumat tabung, just klik button kanan ni, dia akan pindah ke sebelah kanan. Maknanya selepas mesej, dia akan paparkan maklumat tabung tadi lah. Maklumat tabung pada belakang ni. So, kalau nak paparkan maklumat tabung, just pindah ke kanan lah. By default, saya ke kiri dulu. So, bergantung pada pengguna. Nanti kalau dia kata, okay, bendahari kata okay dan bersedia untuk dipaparkan, just pindah ke kanan. Okay, nampaknya semua okay. Kemudian saya just masuk quick setting semula untuk buang tab header ni pada bahagian atas. So, tab header on off ni tekan je. So, dia akan off lah. Kalau sekarang ni on, klik sekali lagi dia akan off. So, macam ni dah selesai lah. So, pengguna boleh buat semakan semula. Sama ada betul ataupun tak lah. Sekian, terima kasih.